Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kemelut politik yang melanda negara akhirnya terlerai apabila Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan melantik Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri ke-8. Tan Sri Muhyiddin, 72 tahun, yang juga Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu, akan mengangkat sumpah jawatan pada 10.30 pagi ini di Istana Negara. Pelantikan Tan Sri Muhyiddin itu susulan tindakan Tun Dr. Mahathir Mohamad meletak jawatan sebagai Perdana Menteri ke-7 pada Isnin lalu sebelum dilantik sebagai Perdana Menteri interim. Istiadat hari ini amat signifikan buat Tan Sri Muhyiddin yang pernah digugurkan daripada jawatan Timbalan Perdana Menteri pada 2015. Beliau yang dipecat daripada UMNO pada 2016 kemudian menjadi antara pengasas Parti Bersatu dan menjadi komponen Pakatan Harapan yang menang PRU ke-14. Bagaimanapun, Bersatu keluar daripada PH pada Isnin lalu dan menjalin kerjasama dalam gabungan baru dikenali Perikatan Nasional bersama Barisan Nasional, PAS, Gabungan Parti Sarawak serta beberapa ahli parlimen dari Sabah untuk membentuk majoriti di Dewan Rakyat. Timbalan Presiden Parti Amanah Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata, PH tidak akan menghalang istiadat mengangkat sumpah di Istana Negara bagi melantik Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri ke-8. Sebaliknya, beliau berkata, seluruh kepemimpinan PH akan berkumpul di Yayasan Al-Bukhari bermula 9 pagi. Semalam, Perikatan Nasional yang terdiri daripada segelintir pimpinan Bersatu, Muafakat Nasional, MIC serta MCA dilaporkan mempunyai majoriti mudah iaitu 114 undi dalam kalangan ahli parlimen untuk membentuk kerajaan. Perdana Menteri Interim Tun Dr. Mahathir Mohamad mengeluarkan senarai 114 ahli parlimen yang menyokongnya untuk dilantik sebagai Perdana Menteri ke-8 dalam satu kenyataan media selepas mempengerusikan mesyuarat Pakatan Harapan lewat malam tadi di Yayasan Al-Bukhari di Ibu Negara. Tun Dr. Mahathir berkata beliau telah menyediakan surat untuk dihantar kepada Yang di-Pertuan Agong untuk menerangkan kedudukan itu serta sokongan ahli parlimen kepadanya. Beliau berharap pihak Yang di-Pertuan Agong akan menerima surat dan penjelasan itu. Dalam kenyataan itu, Tun Dr. Mahathir berkata, 6 ahli parlimen Bersatu, termasuk beliau, Datuk Seri Mukhris Mahathir, Datuk Amiruddin Hamzah, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, Dr. Mazli Malik dan Edin Shazli Shith telah menandatangani akuan berkanun yang tidak menyokong Tan Sri Muhyiddin Yassin. Selain 6 ahli parlimen Bersatu itu, Tun Dr. Mahathir berkata 41 ahli parlimen PKR menyokong beliau sebagai Perdana Menteri ke-8. 42 ahli parlimen DAP juga, kata beliau, menyokongnya. 11 dari Amanah, 9 dari Warisan, 2 orang ahli parlimen bebas dan masing-masing seorang dari UPKO, STAR dan GBS Sabah. Dalam senarai lebih awal, Tun Dr. Mahathir mendakwa 115 menyokong beliau. Namun, 2 ahli parlimen iaitu ahli parlimen Bukit Gantang, Datuk Syed Abu Husin Hafiz, Syed Abdul Fasal dan ahli parlimen Sri Aman, Masir Kujat menafikannya kerana memberi sokongan kepada Tan Sri Muhyiddin. Baik, dan bagi mendapatkan perkembangan terkini di Istana Negara untuk istiadat mengangkat sumpah jawatan sebagai Perdana Menteri ke-8 oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin, kita bersama wartawan Nurul Amalina Zainuddin. Amalina, adakah pemimpin dan div jemputan sudah tiba untuk istiadat yang bakal berlangsung? Ya, Hazlin, setelah seminggu kemelut politik di negara ini berpanjangan dan nampaknya hari ini akan terjawab, terlerailah segala pergelutan politik di mana sebentar saja lagi Tan Sri Muhyiddin Yassin akan dilantik menjadi Perdana Menteri Malaysia yang ke-8 dan upacara ataupun istiadat angkat sumpah ini dijangka akan disempurnakan oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Ibni
Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Mustain Billah. Dan setakat pemerhatian saya pada jam ini, sekitar sehingga jam ini, kami sempat untuk melihat beberapa pergerakan masuk ke pintu istana ini. Antaranya dapat dilihat Ketua Hakim Negara Tan Sri Maimun dapat juga dilihat. Dan apa yang mencuri perhatian kami sebentar tadi, sekitar jam 8.20 pagi tadi, kami juga terlihat kelibat ADC ataupun pegawai pengiring Tun Mahathir Mohamad sempat untuk memasuki ruang pintu istana ini dengan memegang dokumen. Namun kami tidak dapat pastikan apakah dokumen yang dibawa dan diserahkan kepada pihak istana. Namun beliau dilihat keluar selepas 20 minit berada di pintu istana ini. Dan seperti yang anda semua tahu, kami di sini pihak media sentiasa bersedia untuk melaporkan, memberi liputan terbaik, dan kami sudah berada di lokasi ini sejak dari jam 8 pagi tadi, dan nampaknya hanya media rasmi sahaja yang dibenarkan membuat liputan dari dalam istana. Dan kalau dapat kita recap kembali semalam, nama Tan Sri Muhyiddin Yassin telah pun disebut untuk dititahkan hari ini untuk upacara ataupun istiadat angkat sumpah sebagai Perdana Menteri ke-8. Dan setakat ini kami masih lagi belum melihat pergerakan kenderaan dari Tan Sri Muhyiddin, dan nampaknya kita masih lagi menunggu. Dan untuk itu saya rasa setakat ini dahulu yang kita dapat laporkan. Hazlin, kembali kepada anda di Sri Pentas. Baik, terima kasih Amalina untuk laporan anda di sana. Sementara itu, Timbalan Presiden Bersatu Datuk Seri Mukhriz Mahathir mempersoalkan kenyataan 36 ahli Parlimen Parti Bersatu menyokong pencalonan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri ke-8. Beliau mendakwa 6 daripada mereka, termasuk beliau sendiri, tidak menyokong pencalonan berkenaan. Selain beliau yang mewakili Parlimen Jerlun, 5 lagi tidak menyokong. Kata beliau dalam laman Facebooknya ialah Datuk Amiruddin Hamzah, Parlimen Kubang Pasu, Syed Saddiq Abdul Rahman Muar, Dr. Mazli Malik Simpang Renggam, Edin Shazli Syith Kuala Pilah dan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Sebelum ini, parti itu dalam satu kenyataannya berkata, Ahli Dewan Rakyat Bersatu memutuskan mencalonkan Tan Sri Muhyiddin dalam mesyuarat yang dihadiri 36 ahli parlimen parti itu. Tiga orang pengedar dan penagih dadah termasuk wanita dicekup dalam Op Icebreaker 3.0 di daerah Wang Semaju semalam. Dalam operasi itu, dadah jenis syabu, heroin dan ganja serta peralatan menghisap dadah dirampas. Kawasan Projek Perumahan Rakyat PPR Desa Rejang dan PPR Aipanas antara kawasan yang digempur. Selain flat dan hotel di kawasan Danau Kota serta kawasan sekitar teratai mewah setapak. Baik, kita ingin mengetahui perkembangan lanjut apa yang berlaku di pekarangan rumah Tan Sri Muhyiddin Yassin. Silakan. Yassin dilihat bersama isterinya bersama dengan div-div lain. Dan juga pemimpin-pemimpin parti lain. Gabungan Perikatan Nasional sudah berada bersama-sama, segak memakai baju Melayu berwarna hitam untuk menuju ke Istana Negara pada bila masa sahaja. Seterusnya menggunakan majlis tepat pada
Sabar, jangan gerak, jangan gerak. Motor. Shopee 33 jualan hebat. Tawaran 50% harian, 50% untuk produk elektronik, untuk barangan runcit dan untuk barangan keperluan. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan Prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Bertemu kembali. Amerika Syarikat menandatangani perjanjian bersejarah dengan pihak Taliban yang bakal menyaksikan pengunduran sepenuhnya tentera asing dari bumi Afghanistan dalam tempoh 14 tahun akan datang. Perkembangan terbaru ini turut membawa titik nokta kepada peperangan yang sudah berlangsung dan pengunduran tentera Amerika selama 18 tahun di negara bergolak berkenaan. Perjanjian itu ditandatangani semalam di Ibu Negara Qatar, Doha yang dimeterai antara utusan khas Amerika Syarikat Zalmay Khalilzad dan pemimpin politik Taliban Mullah Abdul Ghani Baradar. Majlis menandatangani perjanjian itu disaksikan oleh Setiausaha Negara Amerika Syarikat Mike Pompeo. Turut hadir ialah Menteri Luar Pakistan Shah Mahmud Qureshi serta delegasi Menteri Muda Kerajaan Afghanistan. Perjanjian itu akan memperincikan jadual pengunduran tentera Amerika Syarikat dan jaminan Taliban bahawa kumpulan militan yang ada kaitan dengan Al-Qaeda tidak akan dibenarkan beroperasi di Afghanistan. Langkah seterusnya ialah menentukan masa depan Afghanistan termasuk bagaimana ia akan ditadbir dan apa peranan Taliban.
Kita ke perkembangan COVID-19. Kematian akibat wabak itu di Iran kini dilaporkan telah meningkat kepada 43 orang. Manakala jumlah jangkitan yang direkodkan di negara itu 593 kes. Kementerian Kesihatan Iran Kianush Jahanpur memaklumkan dalam tempoh 24 jam 9 individu dilaporkan maut. Pihak berkuasa turut melahirkan kebimbangan berikutan kes jangkitan terus meningkat. Iran menjadi negara yang mencatatkan jumlah kematian tertinggi selepas China. Semua sekolah di Iran sudah diarah tutup sehingga Selasa ini dan aktiviti luar seperti acara sukan turut dibatalkan. Beberapa pegawai tinggi kerajaan termasuk timbalan menteri dan ahli parlimen Iran sebelum ini juga disahkan positif COVID-19. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengancam untuk membiarkan ribuan pelarian menyeberang ke Eropah selain memberi amaran kepada Damsyik akan menerima akibatnya selepas berpuluh-puluh tentera Turki terbunuh di Syria. Menurut Organisasi Antarabangsa untuk Migrasi IOM, kira-kira 13,000 pendatang berkumpul di sempadan Turki Greece. Terdahulu, polis Greece bertembung dengan beberapa ribu pendatang selepas mereka melempar batu ke arah pasukan keselamatan yang melepaskan gas pemedih mata di sempadan. Sementara itu, Turki dan Rusia mengadakan perbincangan untuk meredakan ketegangan selepas serangan udara yang membunuh 34 tentera Turki di Idlib, Syria. Dikhawatiri mencetuskan kebimbangan terhadap perang yang lebih luas dan krisis migrasi baru kepada Eropah. Erdogan berkata beliau akan membiarkan pelarian berhijrah ke Eropah dari negara anggota Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara NATO. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan Prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Kita ke laporan sukan. Saingan Liga Super bersambung menyaksikan 3 lagi perlawanan berlangsung. Kesemua pasukan tuan rumah nampaknya gagal memanfaatkan kelebihan beraksi di laman sendiri apabila tumbang di awal saingan. Pahang tewas tipis 1-2 kepada Selangor. Terengganu FC kalah 1-3 di tangan Perak. Sementara Melaka berjaya menewaskan pendatang baru Liga UiTM FC. Pendatang baru Liga Super musim ini, UiTM FC gagal mencari 3 mata pertama bermain di laman sendiri. Pasukan Melaka berjaya mengawal permainan sejak dari awal lagi dan berjaya menjaringkan gol pada minit ke-28 menerusi pemain import mereka, Sonny North. Melaka memberikan tentangan lebih hebat namun ketangkasan penjaga gawang UiTM FC, Muhammad Nur Haziq Muhammad Aris menafikan barisan penyudah lawan. Gawang UiTM FC bagaimanapun bolos lagi minit akhir perlawanan apabila Roman Morales menggandakan kedudukan 2-0 buat Melaka. Keputusan itu membolehkan pelawat berjaya membawa pulang 3 mata penuh dalam aksi Liga Super selain menghadiahkan kekalahan sulung kepada lawan. Sementara itu, satu lagi pertembungan menarik berlangsung menemukan Pahang dan Selangor. Dalam aksi yang dilangsungkan di Stadium Darul Makmur itu, penyokong tuan rumah ceria meraihkan gol pembukaan yang dijaringkan oleh pemain import baru Ivan Carlos minit ke-20. Bagaimanapun, kelebihan yang diperoleh tuan rumah tidak bertahan lama apabila Selangor menyamakan keadaan menerusi Fedayat Olusegun 7 minit berselang. Permainan separuh masa kedua lebih rancak menerusi berbalas serangan oleh kedua-dua pasukan. Ketika perlawanan seakan berkesudahan dengan keputusan seri, Brandon Gunn muncul wira pelawat dengan jaringan pemisah di saat akhir sekaligus mencuri 3 mata daripada Pahang. Di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin Gong Badak Terengganu yang menjadi venue baru pasukan Terengganu FC menggantikan Stadium Sultan Ismail Nasiruddin Shah, tuan rumah turun melawan Perak disaksikan 20,000 penyokong yang memenuhi stadium. Sanjar Shakmedov memberikan permulaan yang diinginkan Terengganu FC apabila menjaringkan gol pendahuluan minit ke-18 permainan. Separuh masa pertama berkesudahan 1-1 selepas Perak memperoleh sepakan penalti 4 minit sebelum rehat yang kemudiannya berjaya disempurnakan oleh penyerang Guilherme de Paula. Tuan rumah kemudian resah apabila Perak memimpin perlawanan pada minit ke-53 menerusi gol ketua pasukan Syarul Muhammad Saad. Kebangkitan yang diharapkan TFC terus lenyap menyaksikan pelawat menambah satu lagi gol ketika permainan berbaki 10 minit sekali lagi menerusi di Paula. Kekalahan 3-1 di tempat sendiri sememangnya mengecewakan skuad bimbingan Nafuzi Zain itu, manakala Perak pula terus berada di tangga teratas Liga.
Sekian paparan Buletin Pagi. Terus ikuti platform digital dan media sosial Buletin TV3 untuk pelbagai perkembangan berita terkini. Saya Adun Hussein, saksikan program khas istiadat mengangkat sumpah jawatan Perdana Menteri ke-8 jam 10 pagi nanti. Sama hormat dan Assalamualaikum.